Rangkuman Spotlight hari ini. Coldplay sokong Palestin, konsert diluluskan kerajaan lepas. Fahmi guna akhbar sampaikan saman fitnah terhadap Papa Gomo. Dakwaan fitnah, Fadlina tuntut RM500,000 dari ahli parlimen Jasin, Harakah Delhi. 4,100 isi rumah berpendapatan rendah terima manfaat IPR. Bekas CEO MBI Kedah didakwa minta terima rasuah kes Lombong REE. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelinda dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 27 November 2023, kita mulakan dengan segmen Tangkis Fitnah. Coldplay sokong Palestin, konsert diluluskan kerajaan lepas. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal baru-baru ini di Dewan Rakyat menanyakan soalan di Dewan Rakyat mengenai pendirian kerajaan dalam isu penganjuran konsert Coldplay susulan kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan sebelum ini. Baru-baru ini, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Abdullah menggesa supaya konsert itu dibatalkan. Beliau menasihatkan orang ramai tidak memberi sokongan kepada penganjuran konsert berkenaan yang dikatakan jelas bertentangan nilai murni dan budaya di negara ini. Menjawab soalan itu, di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Mufti Wilayah Persekutuan berhubung keperluan untuk meneruskan penganjuran konsert kumpulan Coldplay yang dijadual berlangsung pada 22 November lalu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Perdana Menteri berkata, hal ini memandangkan ada pelobi daripada gerakan penyokong pejuang Palestin yang menyokong penganjuran konsert berkenaan dan pada masa yang sama, terdapat pihak lain yang menyarankan konsert itu dibatalkan. Yang keduanya soal konsert Coldplay. Coldplay ini di antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit, saya nak beritahu sini. Dalam kerajaan yang lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini kerana ada pelobi-pelobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga kepada pejabat saya menyatakan mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula. Susulan pengumuman persembahan sulung Coldplay di Kuala Lumpur sebelum ini, beberapa pemimpin Perikatan Nasional khususnya dari PAS mendakwa kumpulan British itu mempunyai agenda LGBT dan membantah persembahan itu. Penyanyi utama kumpulan berkenaan, Chris Martin, dikatakan kerap mempamerkan bendera pelangi yang sering dianggap sebagai simbol hak LGBTQ semasa konsert. Pada Mei lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalu-alukan keputusan Coldplay untuk membuat persembahan di Malaysia. Konsert Coldplay dijangka memberi manfaat kepada ekonomi Malaysia dengan kehadiran ribuan penonton asing. Sementara itu, Singapura pula akan mendapat kesan ekonomi paling besar dengan penganjuran 6 konsert pada Januari 2024 di Republik itu. Berita seterusnya, Fahmi guna akhbar sampaikan saman fitnah terhadap Papa Gomo. Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadzil menggunakan akhbar sebagai perkhidmatan gantian untuk menyampaikan saman fitnahnya terhadap penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Deris yang lebih dikenali sebagai Papa Gomo. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Fahmi selaku plaintiff untuk perkhidmatan gantian itu 2 minggu lalu. Ini berikutan pasukan peguam Fahmi tidak dapat menyerahkan salinan saman itu kepada Wan Muhammad Azri yang dikaitkan dengan dakwaan menteri itu memberi ceramah politik di sebuah masjid di Rawang. Berdasarkan penyataan tuntutan, Fahmi mendakwa ketiga-tiga defendant telah menyiarkan kata-kata fitnah yang mendakwa plaintiff menyalahgunakan tempat beribadah iaitu masjid bagi tujuan kempen pilihan raya dan bertindak bertentangan dengan titah dan perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Fahmi Fadzil telah menghantar notis tuntutan kepada blogger Wan Muhammad Azri Wan Deris berhubungan fitnah konon beliau memberi ceramah politik di sebuah masjid di Rawang, Selangor pada 30 Julai lalu. Peguam Asyik Ali Seti Al-Levi berkata, notis tuntutan telah dikeluarkan sebelum ini terhadap Wan Muhammad Azri yang dikenali sebagai Papa Gomo atas 2 hantaran yang telah dibuat dalam akaun Facebook beliau.
Sebelum ini, Fahmi menyanggah dan kecewa dengan fitnah yang dilemparkan. Kononnya, beliau berkempen di masjid serta menegaskan sedia memberi kerjasama penuh kepada Jabatan Agama Islam Selangor sekiranya diperlukan. Terdahulu, Ketua Polis Selangor, Hussein Omar Khan, mengesahkan tidak ada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Fahmi yang dilaporkan berlaku di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang. Katanya ia berikutan hasil penelitian terhadap rakaman video berdurasi 12 minit yang mengandungi ucapan Fahmi di masjid itu, di mana tempoh 12 minit ucapan daripada menteri itu adalah berhubung penerangan berkaitan isu kumpulan muzik The 1975. Berita selanjutnya. Dakwaan fitnah, Fadlina tuntut RM500,000 dari Ahli Parlimen Jasin, Harakah Delhi. Fadlina Siddiq memberi Ahli Parlimen Jasin, Zulkifli Ismail dan Harakah Delhi 48 jam untuk membayar RM500,000 atas dakwaan fitnah. Ini atas tuduhan Menteri Pendidikan mengarahkan sekolah di seluruh negara tidak bertakbir dan membaca kunut nazilah semasa Minggu Solidariti Palestin. Ahli Parlimen Keadilan Nimbung Tebal itu mengemukakan tuntutan ini kepada Ahli Parlimen PAS dan lidah rasmi parti itu pada surat peguam berhubung artikel Harakah Delhi bertajuk Ajaran Siapa Tak Boleh Takbir di Sekolah terbit pada 6 November. Menurut surat guaman bertarikh 21 November itu, Fadlina berkata dakwaan artikel itu tidak benar bahawa dia dan Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan larangan terhadap sekolah untuk bertakbir atau membaca kunut nazilah semasa Minggu Solidariti Palestin. Fadlina menegaskan artikel itu membayangkan dia telah menyimpang daripada akidah Islam, tidak jujur dan merosakkan nama baiknya sebagai Menteri Pendidikan. Selain ganti rugi RM500,000, Fadlina memberi tempoh 48 jam untuk kedua-dua Zulkifli dan Harakah Delhi menurunkan artikel dalam talian itu dan membuat permohonan maaf tanpa syarat kepada beliau. Dia juga menuntut aku janji bertulis daripada Zulkifli dan Harakah Delhi untuk berikrar tidak mengulangi kenyataan yang didakwa berunsur fitnah serta menanggung semua kos peguamannya. Pasukan guamannya daripada firma guaman Ibrahim dan Fuadah juga menyatakan bahawa kegagalan kedua-dua pihak untuk mematuhi tuntutan Fadlina itu akan menyebabkan dia memulakan tindakan undang-undang di mahkamah tanpa notis lanjut kepada mereka. So, nama saya Kak Kai Fong, tapi dalam bidang rakam muda, orang lebih dikenali sebagai Portals. Berasal daripada Johor, tahun ni 33 tahun. Sebenarnya pengalaman saya dengan rakam muda tanpa saya sedari apabila saya terlibat dengan program Anugerah Remaja Rakam Muda ataupun lebih dikenali sebagai ARPRM, di mana ia terlibat program-program seperti program rekreasi, program sukan, program khidmat masyarakat. Keistimewaan rakam muda ni, anda akan dapat ramai kawan baru, secara tidak langsung anda akan dapat pengalaman baru, dan bagi saya kesemua ni anda jarang dan susah dapat di program-program di lain. Antara salah satu program yang istimewa dan program yang dekat dengan hati saya adalah Rakan Masyarakat, di mana saya berpeluang untuk terlibat dengan kerja kemasyarakatan bersama rakan-rakan saya. Contohnya program gotong royong, program membersihkan pantai. Kesemua program ni telah menjadi saya dan rakan-rakan baru saya mempunyai minda untuk memberi sumbangan balik kepada komuniti setempat kita. Harapan saya kepada belia-belia di luar sana, rebutlah peluang ni untuk menyertai program Rakam Muda. Ajaklah rakan-rakan anda untuk bersama-sama menyertai program Rakam Muda. Percayalah saya, penyertaan anda dalam program Rakam Muda akan menjadikan anda seorang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Seterusnya dalam segmen Buletin Keadilan. Ahli Parlimen Ampang menganjurkan bengkel peranan wanita dalam penggubalan dasar. Parlimen Ampang yang diketuai oleh Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan YB Roziah Ismail pada 18 hingga 20 November lalu telah menganjurkan sebuah bengkel peranan wanita muda dalam penggubalan dasar yang mensasarkan wanita muda. Bengkel ini disertai oleh para alumni Parlimen Wanita Muda, pegawai ahli parlimen dan menteri serta ahli Serikandi Keadilan Malaysia.
Kursus yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu disertakan dengan program-program menarik dengan objektif untuk mengasah dan membentuk kepimpinan serta pemahaman terhadap proses pembuatan dasar di peringkat nasional. Selain itu juga, antara panel yang dijemput ialah Ahli Parlimen Ampang YB Rozia Ismail, Pegawai Penyelidik dan Ketua Jabatan Sosial dan Pembangunan Sumber Manusia Parlimen Malaysia Puan Rozana Abdullah, Pensyarah Universiti Politek Mara Dr. Sharifah Syahira, bekas Ketua Serikandi Malaysia dan Ahli Majlis Pimpinan Pusat Puan Ryan Abdul Rahim dan juga bekas Ahli Parlimen Merbok yang juga Ahli Majlis Pimpinan Pusat Puan Nurin Aina. Pada hari terakhir program ini, semua peserta dibawa mengadakan lawatan ke Dewan Parlimen dan bertemu dengan YB Senator Fuziah Saleh dan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Johari Abdul untuk berbincang dan sesi soal jawab. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak penganjur dan peserta. Nama saya Samaluddin bin Muhammad Zaidi, merupakan mahasiswa daripada Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology ataupun lebih mudahnya dikenali sebagai UNIKL MIT. Mengapa SNM ataupun Rakan Muda ini perlu diteruskan? Pertama, kerana Rakan Muda merupakan salah satu platform yang penting untuk belia dan juga di antara belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga memberikan impak yang penuh kepada belia-belia di luar sana. Dan juga khususnya di peringkat IPT, kami sangat-sangat mengalu-alukan aktiviti-aktiviti daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada IPT di seluruh Malaysia. Antara program-program yang rapat dengan saya adalah pertama Anugerah Rakan Muda, Anugerah Perdana Rakan Muda ataupun ARPM. Sebab kita tahu ARPM ni dia ada peringkat-peringkat dia daripada peringkat gangsa, peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan alhamdulillah setiap portfolio peringkat-peringkat ni sebenarnya banyak kenangan dan juga ceritanya. Macam daripada peringkat gangsa, kita nak kerja aktiviti macam mana sampailah ke peringkat emas. Harapan saya untuk Rakan Muda, pertama kita berharap bahawa Rakan Muda ini terus menerima idea-idea baru di luar sana kerana kita nak pastikan Rakan Muda ini terus menjadi relevan dan juga menjadi salah satu platform yang baik untuk belia-belia ataupun siswa-siswi di luar sana melaksanakan aktiviti, menyertai program-program dan juga orang kata menjadi salah satu batu loncatan untuk siswa dan siswi kita mempelajari lagi banyak perkara dari segi aspek kepimpinan, kesukarelawanan, kebajikan dan juga pengurusan organisasi. Kita teruskan lagi dengan segmen Berita Kerajaan Perpaduan. KPWKM hasrat wajibkan Taska ambil kursus asas kanak-kanak OKU. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berhasrat mewajibkan kursus asas asuhan kanak-kanak kurang upaya kepada pihak yang mengendalikan Taska atau pusat jagaan melibatkan kanak-kanak berkeperluan khas. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, bagi tujuan itu, Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan 2023 akan diperluaskan ke seluruh negara dalam memastikan pelibatan kesemua pengusaha Taska berkenaan serta mempersiapkan mereka bagi mengendalikan golongan tersebut. Beliau berkata, program sedemikian digerakkan persatuan serta badan bukan kerajaan NGO berkaitan kanak-kanak kurang upaya dengan peruntukan disalurkan oleh KPWKM. Dalam pada itu, Nancy berkata daripada 107,020 orang kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan, setakat 31 Januari lepas, hanya 7,582 orang daripada mereka berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sekaligus menyukarkan KPWKM mengambil langkah awal sebelum kanak-kanak terbabit melangkah ke alam persekolahan. Beliau turut mengakui tahap kesedaran orang ramai mengenai kanak-kanak kurang upaya masih rendah. Justru kementerian akan bekerjasama dengan NGO berkaitan bagi menggerakkan lebih banyak program kesedaran. Nancy berkata setakat ini JKM telah menubuhkan 11 taska kanak-kanak kurang upaya dan merancang membina lebih banyak institusi sedemikian tahun hadapan. Terdahulu, Pengerusi Persatuan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Malaysia, Syamsinah Syed Sharif dalam ucapannya berkata pihaknya akan terus berganding bahu dengan kerajaan, pemain industri serta komuniti bagi mengatasi isu dan cabaran
pelaksanaan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Berita selanjutnya, 4,100 isi rumah berpendapatan rendah terima manfaat IPR. Pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR yang menyasarkan peningkatan pendapatan golongan miskin tegar dan kumpulan B40 telah memberi manfaat kepada 4,100 isi rumah sehingga kini. Dewan Rakyat diberitahu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata IPR merupakan satu daripada langkah intervensi bersifat jangka masa pendek dan sederhana yang dilaksana kerajaan dalam usaha menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini. Menurut beliau, IPR yang dilaksana meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan bukan wang yang diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Tambah beliau, sehingga kini, kira-kira 4,100 isi rumah telah mendapat limpahan manfaat hasil pelaksanaan IPR, kata beliau pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada 16 November lalu. Beliau berkata, demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isa berhubung perkembangan semasa berhubung hasrat kerajaan untuk menjadikan 2023 sebagai tahun menoktahkan kemiskinan tegar serta kadar kemiskinan terkini negara. Dengan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit diterima menerusi belanjawan 2023, IPR menyasarkan membantu kira-kira 130,000 orang rakyat tersusah tanpa mengira latar belakang kaum untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Ia dilaksanakan menerusi 3 model iaitu Inisiatif Usahawan Tani Intan, Inisiatif Usahawan Makanan Insan dan Inisiatif Operator Perkhidmatan Ihsan. Sementara itu, dalam usaha meningkatkan penyertaan golongan sasar dalam inisiatif IPR, Rafizi berkata semua agensi kerajaan telah diminta mengenal pasti isi rumah berpendapatan rendah bagi diserapkan dalam mana-mana program bersesuaian di bawah IPR menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata selain IPR, iltizam kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar juga dilaksana melalui pelbagai langkah di bawah belanjawan 2024 termasuk meneruskan inisiatif sumbangan tunai rahmah (STR), sumbangan asas rahmah (SARA), payung rahmah dan subsidi kepada pesawah dan pekebun kecil serta projek pembaikan melibatkan infrastruktur luar bandar dan program pembasmian kemiskinan. Selain itu, kerajaan juga bersetuju mempertimbang bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah yang tidak berkemampuan untuk menjana pendapatan ataupun golongan tidak produktif bagi memastikan mereka terkeluar dari miskin tegar. Dalam pada itu, mengenai proses pemutihan program e-Kasih, Rafizi berkata setakat September 2023, lebih kurang 80,000 isi rumah telah dibersihkan dalam senarai e-Kasih. Beliau berkata pemutihan yang dijalankan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU itu dilaksana dengan melakukan semak silang secara masa nyata dengan jabatan kerajaan berkaitan selain menggabungkan data semasa di Kementerian Ekonomi. Seterusnya, atlet negara dapat caruman KWSP perkeso mulai tahun hadapan. Mulai tahun hadapan, atlet negara di bawah program Podium akan dilindungi menerusi caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial perkeso. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata langkah itu dilihat satu perubahan besar dilaksanakan kementerian dalam usaha melindungi kebajikan atlet negara. Beliau berkata Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara MSN baru-baru ini telah meluluskan kajian semula skim allowance latihan atlet kebangsaan dengan memberi penekanan kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet di bawah program MSN. Untuk itu, MSN sedang meneliti caruman KWSP dan perkeso untuk semua atlet di bawah program Podium mulai Januari 2024. Ini adalah game changer untuk atlet kita kerana ia tidak pernah dilaksanakan sebelum ini, kata beliau pada sesi penggulungan rang undang-undang pembekalan 2024 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Belia dan Sukan KBS di Dewan Rakyat pada 21 November lalu. Di samping itu, Hannah berkata skim allowance bagi atlet kebangsaan dilaksanakan kementerian itu sejak 2006 dengan pihaknya sentiasa membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa untuk melindungi kebajikan mereka.
Tambah beliau, skim ini berdasarkan pencapaian prestasi atlet di temasya sukan antarabangsa seperti Sukan SEA, Commonwealth dan Olimpik. Sementara itu, beliau berkata KBS melalui mesyuarat pasca Kabinet pada 3 November lalu memutuskan semua premis dan fasiliti di bawah kementerian itu menjadi kawasan larangan merokok dan menghisap vape. Keputusan ini mengambil kira Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 dan Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 2008 yang menetapkan fasiliti sukan seperti stadium dan kompleks sukan sebagai kawasan larangan merokok. Penggunaan vape dalam stadium adalah dilarang sama sekali. Vape adalah antara senarai barangan yang dilarang masuk ke stadium seperti rokok pemetik api, power bank kerana diklasifikasi sebagai senjata yang boleh membahayakan penonton. Jelasnya, pihak penguatkuasaan Kementerian Kesihatan turut membuat pemantauan di stadium dan bertindak mengeluarkan saman terhadap mana-mana individu yang menghisap vape sebagai satu daripada usaha mengawal penggunaan vape. Selanjutnya, dalam segmen Buletin Rakyat. Kes tuberkulosis dalam negara terkawal. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan berlaku beberapa kes tuberkulosis atau TB di Ceras, Kuala Lumpur. Namun secara keseluruhannya, kes jangkitan dalam negara adalah terkawal, kata Menterinya Dr. Zaliha Mustafa. Beliau berkata penyakit tuberkulosis ini di Malaysia sentiasa ada. Bagaimanapun orang ramai dinasihatkan supaya tidak panik kerana bahagian kesihatan awam KKM sering memantau perkembangan jangkitannya. Dr. Zaliha berkata rakyat boleh mendapatkan maklumat jumlah kes tuberkulosis yang berlaku di kawasan mereka menerusi aplikasi MySejahtera. Menurut beliau, bahagian kesihatan awam sedang melihat isu ini dan pihak kementerian tidak ingin perkara yang tidak benar disebarkan untuk mengelakkan orang ramai jadi panik. Tambah beliau menggalakkan pesakit yang mempunyai tanda-tanda tentang penyakit itu khususnya batuk berterusan terus pergi dapatkan rawatan. Dr. Zaliha berkata rakyat boleh mendapatkan maklumat jumlah kes TB yang berlaku di kawasan mereka menerusi aplikasi MySejahtera. Beliau berkata Jabatan Kesihatan Negeri akan mengeluarkan kenyataan perkembangan terkini penyakit TB dalam masa terdekat. Antara simptom utama penyakit TB ialah batuk berpanjangan selama 2 minggu, demam berpeluh waktu malam, kurang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah. Terdahulu ketika berucap pada program berkenaan, Dr. Zaliha berkata pendekatan komprehensif secara One Health diperlukan bagi membendung penyebaran kerintangan antimikrob atau AMR. Beliau berkata AMR tidak hanya memberi impak kepada kesihatan manusia tetapi juga merangkumi kesihatan haiwan, tumbuhan dan alam sekitar. Kata beliau, Malaysia giat memerangi AMR melalui pendekatan One Health dengan menubuhkan jawatankuasa Kerintangan Antimikrob Kebangsaan NARC pada 2017. Berita seterusnya. Bekas CEO MBI Kedah didakwa minta terima kerasuah kes lombong REE. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah MBI Kedah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alor Setar pada 20 November lalu terhadap 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berkaitan usaha sama pelombongan unsur Nadim Bumi REE di Kedah pada Mei lepas. Muhammad Sobri Osman, 63 tahun, membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM4 juta daripada John Abad PE sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan pelombongan REE Sendirian Berhad menjalankan usaha sama pelombongan REE di Kedah melalui satu memorandum persefahaman MOU antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah hotel di Hat Yai, Thailand pada 20 Mei lepas. Bagi pertuduhan itu, pihak pendakwaan memohon untuk mengguna pakai peruntukan di bawah Seksyen 66 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan mana-mana warga negara dan pemastautin tetap Malaysia yang melakukan kesalahan di bawah akta itu di luar negara boleh didakwa di negara ini. Bagi pertuduhan kedua pula, Muhammad Sobri didakwa menerima suapan iaitu wang tunai berjumlah RM1 juta daripada John Abad PE
melalui Liana Mamat sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan pelumbungan REE Sdn Bhd untuk menjalankan usaha sama pelumbungan REE di Kedah melalui MOU antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Perbuatan itu didakwa dilakukan di perkarangan tempat letak kereta Wisma Darul Aman, Jalan Tunku Bendahara pada 29 Mei lepas. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, Muhammad Sobri didakwa di bawah Seksyen 16(A)(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda daripada jumlah atau nilai suapan. Pihak pendakwaan memohon mahkamah mengenakan jaminan sebanyak RM100,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin, manakala pihak pembelaan memohon jaminan sebanyak RM60,000 dikenakan bagi kedua-dua pertuduhan berikutan tertuduh tidak lagi bekerja dan perlu menyara isteri dan seorang anak yang masih belajar. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM100,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin selain menetapkan syarat tambahan iaitu pasport perlu diserahkan kepada mahkamah, melapor diri pada minggu pertama setiap bulan ke pejabat SPRM berhampiran dan tidak mengganggu saksi pendakwaan. Mahkamah turut menetapkan 22 Januari depan untuk sebutan kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Farah Yasmin Saleh, Natrah Fareha Rahmat dan Muhammad Asnaf Muhammad Tahir, manakala tertuduh diwakili Peguam Ibrahim Ismail dan Muhammad Zamri Ibrahim. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum berakhir, saya ingin memberi serangkap pantun. Bunga mawar segar mewangi, menenang jiwa sedang berduka. Amalan rasuah harus diperangi, pelakunya usah diberi muka. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.